बोल तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं हूं, तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं हूं। King Islam, Rahul Devan. DJ Aman Lohagal. Get your hands up. किसी को कुछ बोलना है? Peace, yo. Bertemu kembali kita ke siri yang kedua, berkaitan dengan kandungan nutrisi makanan potri. Perlu diingat bahawa pengambilan makanan yang lengkap dan sempurna mampu untuk menghasilkan pertumbuhan ataupun tumbesaran yang baik dan juga hasil yang optimum. Baiklah, apa yang ditunjuk pada peta minda dalam slide ini ialah nutrisi yang terdapat dalam makanan. Contohnya yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua vitamin, yang ketiga air, yang keempat aditif, yang kelima mineral, yang keenam protein dan yang ketujuh adalah lemak. Perlu diingat di sini ada 7 jenis nutrisi yang perlu ada di dalam sistem pemakanan ternakan poultry. Nutrisi yang pertama yang kita akan bincangkan adalah protein, di mana protein amatlah penting untuk tumbesaran ternakan, di mana ianya berfungsi sebagai yang pertama adalah pembinaan otot, yang kedua pemulihan tisu, yang ketiga tumbesaran badan, yang keempat sebagai pembekal tenaga dan yang kelima adalah untuk membentuk enzim. Sumber protein yang diperlukan oleh poultry boleh didapati daripada 2 sumber utama, iaitu yang pertama adalah dari tumbuhan iaitu kacang soya dan juga kacang hijau, manakala sumber yang kedua adalah dari sumber haiwan iaitu dalam bentuk serbuk daging, tulang dan juga ikan. Apa akibat kekurangan protein pada ternakan poultry ini? Yang pertama adalah badan poultry itu akan menjadi kurus. Yang kedua, badan poultry itu juga akan menjadi lemah, tumbesaran akan menurun dan juga yang keempat adalah kecekapan penukaran makanan akan menurun. Nutrisi yang kedua yang diperlukan oleh ternakan poultry iaitu karbohidrat. Biasanya karbohidrat ini adalah satu nutrisi yang boleh membekalkan sumber tenaga kepada ternakan poultry. Okey, sumber bagi karbohidrat adalah yang pertama iaitu glukosa, yang kedua fruktosa, yang ketiga sukrosa, yang keempat laktosa dan yang kelima adalah selulosa. Apakah kesan sekiranya ternakan poultry kekurangan nutrisi karbohidrat? Okey, yang pertama adalah tumbesaran poultry tadi akan terjejas dan yang kedua adalah berat poultry itu akan menurun. Seterusnya nutrisi yang ketiga iaitu lemak, di mana ianya penting untuk yang pertama sebagai sumber tenaga, yang kedua adalah sebagai sumber tenaga simpanan, yang ketiga adalah untuk pembentukan tisu di bawah kulit, yang keempat sebagai penebat haba dan yang kelima adalah sebagai pelarut vitamin.
apakah kesan sekiranya sesuatu ternakan itu tadi kekurangan nutrisi lemak? Yang pertama iaitu ternakan akan menjadi lesu ataupun keletihan. Yang kedua adalah ternakan tadi akan menjadi kurus. Nutrisi yang seterusnya adalah mineral, di mana penting, mineral ini adalah penting untuk pembentukan fungsi badan. Biasanya sumber mineral adalah seperti kita boleh dapati daripada tulang, kulit kerang dan juga garam. Apa pula kepentingan nutrisi vitamin? Kepentingan nutrisi vitamin adalah yang pertama, ianya diperlukan bagi tujuan pertumbuhan. Yang kedua adalah diperlukan dalam aspek pembiakan, dan yang ketiga adalah penting dalam menentukan tahap kesihatan ternakan potri tersebut, di mana vitamin ini adalah diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja, tetapi sekiranya kita ataupun ternakan mengalami kekurangan vitamin, ianya akan menjejaskan dari segi kesihatan dan juga kualiti terhadap pengeluaran hasil potri tersebut. Air juga memainkan peranan yang penting di dalam nutrisi sesuatu peternakan potri, di mana air penting yang pertama adalah ianya berfungsi sebagai pelarut. Yang kedua adalah ianya membantu di dalam mengangkut bahan keseluruhan anggota badan, dan yang ketiga adalah untuk mengawal suhu badan. Penggunaan air juga bergantung kepada suhu udara dan juga air. Seterusnya adalah aditif. Aditif ni biasanya kita tidak golongkan dia sebagai nutrisi, di mana ianya adalah penting ataupun ianya ditambahkan ke dalam formulasi pemakanan untuk bertujuan yang pertama adalah bagi mempertingkatkan kadar pertumbuhan peternakan potri tadi. Yang kedua adalah mempertingkatkan nisbah penukaran makanan. Yang ketiga sebagai ejen ataupun anti stres, dan yang keempat adalah untuk mencegah penyakit. Kita telah sampai ke penghujung kelas. Pada kebiasaannya, seperti biasa, saya akan sediakan segmen soalan. Jadi saya harap kamu dapat menjawab soalan dengan betul. Perlu diingatkan bahawa bagi tajuk nutrisi ini merupakan tajuk yang amat penting. Biasanya akan ditanya di dalam peperiksaan SPN. Jadi kamu perlu ambil berat berkaitan dengan tajuk nutrisi. Semoga kita diberikan kesihatan dan juga umur yang panjang. Semoga kita dapat berjumpa pada kelas yang akan datang. Peace. Yo, sayang lu.